Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Mukris bin Aziz, bermetrik nombor D 2018 2085778. Jadi kumpulan kami telah memilih tajuk iaitu dua kuasa besar yang mempengaruhi di Johor Riau. Jadi seperti yang telah diarahkan oleh lecturer, kami telah memilih tajuk ini kerana ini telah menarik minat kami di mana ia merupakan satu strategi di mana Johor ini telah dirampas oleh dua kuasa yang mempunyai latar belakang yang tidak jauh yang mempunyai latar belakangnya tersendiri. Jadi pada mulanya pentadbiran Johor ini telah membuka ruang bila mana pentadbiran Johor ini ada kacau bilau dalaman. Jadi ia telah membuka ruang kepada pihak luar untuk campur tangan. Salah satunya iaitu Raja Kecil dari Siak yang telah mendakwa beliau merupakan putera kepada Sultan Muhammad Shah II. Jadi Raja Kecil ni ia merupakan seorang yang bijak. Jadi dia mempunyai strategi yang sangat padu untuk merampas kembali tahta Johor ini. Jadi taktik dan strategi yang digunakan berjaya meraih sokongan banyak pihak dan akhirnya beliau berjaya. Namun begitu, sepanjang pentadbirannya, keadaan huru-hara masih gagal dibendung. Rasa tidak puas hati dan dendam daripada anak-anak bendahara telah menyebabkan beliau kecun dan akhirnya kepada sebuah kuasa dari Sulawesi iaitu Bugis. Pada tahun 1722 menyaksikan peristiwa penting dalam politik Johor. Pelantikan Dain Marewah sebagai Yang Mentua Muda Johor menandakan kemunculan kuasa Bugis dalam politik tanah Melayu. Jadi dengan kemunculan kuasa Bugis, mereka bukan sahaja bertapak di Johor, tetapi mereka telah mencapai kejayaan-kejayaan oleh pihak ramai dan berjaya menguasai negeri-negeri yang lain di tanah Melayu. Pada abad yang ke-18 dan pada abad itu menyaksikan beberapa kuasa tempatan Melayu yang selama ini berindukkan kepada kekuasaan politik Johor Riau mula mengambil peluang untuk membebaskan diri daripada ikatan pusat. Jadi daripada itu wujudlah beberapa sebuah kerajaan baru di Johor. Dan sebentar tadi saya telah mengupas sedikit pengenalan dua kuasa yang bersaing dalam kerajaan Johor Riau. Jadi rakan-rakan saya lain akan mengupas sedikit mengenai masalah dalaman yang telah dihadapi oleh Johor. Jadi sekarang kesimpulan yang saya dapat jelaskan iaitu Raja Kecil telah gagal untuk mempertahankan haknya di Johor. Walaupun pada mulanya beliau telah berjaya menguasai Johor, namun dengan kedatangan upu-upu Bugis yang beriman telah mengalahkan Raja Kecil. Sebaliknya, Raja Sulaiman dengan bantuan Bugis yang dapat merampas kembali tahta kerajaan Johor dari tangan kerajaan kecil, dan sebagai memenuhi syarat yang telah dibuat oleh upu-upu Bugis, maka Dain Marewah telah dilantik sebagai Yang Mentua Muda. Dengan ini, dinasti bendahara tetap memegang kuasa Johor pada tahun 1722, menyaksikan kemunculan dan penguasaan Bugis dalam politik Johor Riau khasnya dan tanah Melayu amnya. Sekian, terima kasih. Menceritakan tentang Raja Kecil dan tuntutan ke atas tahta Johor. Setelah kemakatan Sultan Mahmud Shah II pada tahun
1699, Kerajaan Johor telah berlaku pelbagai huru-hara. Hal ini terjadi disebabkan oleh munculnya raja yang ingin menyerang Kerajaan Johor. Raja kecil telah mengaku dirinya sebagai pewaris tahta yang sah Kerajaan Johor dan beliau mengaku bahawa dirinya adalah anak yang sah kepada Sultan Mahmud Shah II. Kemakatan Sultan Mahmud Shah II telah mengangkat Bendahara Abdul Jalil sebagai Sultan dan mendapat gelaran sebagai Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV pada ketika itu. Bendahara Abdul Jalil sebagai Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV tidak mendapat restu daripada warga-warga tempatan pada ketika itu. Hal ini menyebabkan berlaku pelbagai kekecohan pada zaman pemerintahan Abdul Jalil. Orang-orang laut yang sebelum ini taat setia kepada Sultan melakukan pelbagai tugasan di perairan Selat Melaka tidak lagi membuat tugasan tersebut. Mereka tidak memberi taat setia kepada Bendahara Abdul Jalil. Hal ini memberi peluang kepada Raja Kecil untuk mendapatkan Kerajaan Johor pada ketika itu. Beliau mendakwa dirinya pewaris tahta yang sah. Beliau juga telah mendakwa dirinya dengan menceritakan tentang kisah-kisah asal ulamah, pengalaman Anas dan mitos-mitos yang terjadi kepada dirinya. Dakwaan-dakwaan yang dilakukan oleh Raja ke atas para rakyat jelata adalah sebenarnya bertujuan untuk mengamuri mata rakyat-rakyat jelata bahawa beliau merupakan anak kepada Sultan Mahmud Shah II. Antara contoh mitos yang ditunjukkan oleh Raja Kecil iaitu mampu menukarkan air payah kepada air tawar. Sebagai contoh, Raja Kecil telah mencelupkan segala rontan ke dalam air payah tersebut dan berkata, sekiranya aku ini anak raja, maka bertukarlah air payah tersebut kepada air tawar. Dan buktinya air payah tersebut telah bertukar menjadi air tawar. Seterusnya, Raja Kecil ingin melanggar Johor bagi mendapatkan tahta beliau untuk menakluki Kerajaan Johor. Sebagai langkah-langkah berjaga, yang pertama, Raja Kecil terlebih dahulu menghantar beberapa perisik ke Johor untuk menyebarkan berita bahawa waris tahta yang sah Kerajaan Johor akan kembali menakluki Johor. Bahkan, perisik-perisik tersebut juga cuba menakutkan rakyat dengan mengatakan bahawa sesiapa yang tidak mempercayai atau tidak menerimai berita tersebut dikatakan akan ditimpa daulat almarhum Sultan Mahmud Shah. Yang kedua, Raja Kecil ke Bengkalis dan Batu Bahara untuk memantapkan angkatannya. Yang ketiga, beliau telah bertemu dengan upu-upu Bugis untuk berkomplot dengannya. Tetapi Dai Parani telah meletakkan syarat iaitu dia perlu diberi gelaran yang di-Pertuan Johor iaitu Raja Muda. Rakyat Johor tidak mempercayai bahawa Raja Kecil ini ialah anak dan waris kepada Sultan Mahmud Shah. Walau bagaimanapun, Raja Kecil ini telah mendapat sokongan yang amat kuat dan kesetiaan daripada orang laut. Setelah beliau telah membuktikan kedaulatannya, Raja Kecil telah diterima sebagai waris tahta yang baru dan beliau telah digelar sebagai Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Dalam pada waktu itu, bendahara telah mengaku bahawa dia yang telah membunuh Sultan Mahmud Shah dan dia telah kembali menjadi bendahara seperti sedia kala dan setia kepada Raja Kecil. Lama-kelamaan, Raja Kecil telah bertunang dengan anak bendahara iaitu Tengku Tengah. Tetapi, kerana krisis dan perasaan cintanya terhadap Tengku Kamaria, Raja Kecil telah beralih arah dan berkahwin dengan Tengku Kamaria dan keadaan ini amat menimbulkan rasa marah dan dendam di hati Tengku Tengah.
Assalamualaikum, nama saya Nur Amirah binti Siddiq Hamad. Saya akan menerangkan bahagian ketiga yang melibatkan Raja Kecil dan Bugis di Johor. Bahagian ketiga ini akan menerangkan persaingan yang berlaku antara Raja Kecil dan Bugis di Johor. Walaupun Raja Kecil dapat menguasai Johor, namun pihak Bugis tetap mempunyai peluang yang cerah untuk menguasai Johor. Ini terjadi apabila putera Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, iaitu Raja Sulaiman, telah meminta bantuan dari pihak Bugis untuk mengusir Raja Kecil dari Johor. Pihak Bugis telah meletakkan syarat kepada Raja Sulaiman. Jika mereka, iaitu upu-upu Bugis, dapat mengusir Raja Kecil dari Johor, maka salah seorang daripada mereka mesti dilantik sebagai Yang di-Pertuan Muda di Johor. Syarat ini telah dipersetujui oleh Raja Sulaiman. Maka terjadinya perkahwinan antara Daim Parani dengan Tengku Tengah Johor, iaitu Puteri Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, manakala Daim Celak pula dijodohkan dengan Tengku Manak, juga merupakan puteri Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. Perkahwinan yang terjadi antara Daim Parani dengan Tengku Tengah adalah untuk menutup malu Tengku Tengah apabila Raja Kecil menolak untuk berkahwin dengan Tengku Tengah. Sebaliknya, Raja Kecil telah berkahwin dengan adik Tengku Tengah, iaitu Tengku Kamariah. Semasa ketiadaan upu-upu Bugis di Johor, Johor sekali lagi telah mengalami keadaan kucar kacir apabila terdapat dua pihak yang berbeza fahaman. Ada pihak yang berpihak kepada Raja Kecil dan ada juga pihak yang berpihak kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV. Sehingga akhirnya Tengku Kamariah mula menyembelahi ayahandanya, iaitu Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, dan tidak lagi mempedulikan Raja Kecil. Seterusnya, Tengku Tengah telah membawa lari Tengku Kamariah ke suatu tempat. Ini menyebabkan Raja Kecil berasa sangat marah. Lalu beliau telah bertindak menyerang kota pertahanan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV di Seluyu. Dalam peperangan ini, Raja Kecil telah memenangi dan berjaya menewaskan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV sehingga memaksa baginda berundur ke Terengganu. 3 tahun kemudiannya, Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV kembali ke Kuala Pahang. Raja Kecil telah menyuruh baginda Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV untuk pulang ke Riau. Tetapi baginda enggang pulang ke Riau. Ini menyebabkan berlakunya peperangan di Johor, peperangan di Kuala Pahang. Raja Kecil telah memenangi dalam peperangan ini. Ini menyebabkan Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV mengaku kalah dan mahu pulang ke Riau. Pada masa ini, Nakhoda Sekan telah mendapat khabar supaya Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV dibunuh. Sekian saja ulasan saya. Terima kasih. Apabila Nakhoda Sekam mendengar berita ini, lalu beliau pun mengutuskan 4 orang Panglima untuk membunuh Sultan Abdul Jalil. Akhirnya, Sultan Abdul Jalil telah dibunuh di suatu tempat yang bernama Teluk Kandang di Kuala Pahang. Disebabkan peristiwa itu, Sultan telah dikenali sebagai marhum mangkat di Kuala Pahang. Peristiwa ini sememangnya telah menimbulkan kemarahan kepada Raja Sulaiman. Maka dengan itu, Raja Sulaiman pun sekali lagi meminta pertolongan daripada upu-upu Bugis. Pada ketika ini, upu-upu Bugis telah berada di Mantan. Apabila upu-upu Bugis ini mengetahui tentang kemangkatan Sultan Abdul Jalil, maka Kelana Jaya Putera pun berkata,
Jika belum aku ambil Riau dengan segala takluk daerahnya, aku serahkan kepada Raja Sulaiman. Aku haramkan menjejak tanah Bugis atau aku mati. Upu-upu Bugis ini mempunyai peranannya yang tersendiri. Daim menampuk dijadikan ketua perang oleh Daim Parani. Daim Celak dijadikan panglima besar. Daim Menambung dan Daim Kemasi pula menjadi panglima kanan dan panglima kiri. Apabila mereka sampai di Riau, upu-upu Bugis telah mengarahkan supaya Raja Kecil keluar ke hulu Riau untuk berperang. Di sana, upu-upu Bugis dan Raja Kecil berserta pengikut-pengikut telah berperang selama sehari semalam. Namun, dalam peperangan ini, Raja Kecil terpaksa berundur ke Pulau Bayan. Kemudian, upu-upu Bugis pun berpecah kepada dua. Satu pihak ke Tanjung Pinang untuk menyerang kubu Raja Kecil di Pulau Bayan dan satu lagi masuk ke Hulu Riau. Hal ini disebabkan kerana mereka telah mengetahui Raja Kecil telah berundur ke Pulau Bayan. Kemudian Raja Kecil pun lari ke Tanjung Ungkat dan Pulau Penyengat, namun tetap dihalang oleh upu-upu Bugis. Kemudian Raja Kecil pun lari ke Lingga. Maka dengan itu Riau telah jatuh ke tangan Bugis. Upu-upu Bugis kemudian hendak melantik Raja Sulaiman sebagai Raja Johor. Namun, segala kelengkapan berada di tangan Raja Kecil. Mereka pun bersepakat untuk ke Siak untuk mengambil alat kebesaran kerajaan Johor. Namun, apabila sampai di Buantan, Raja Kecil tidak mahu memulangkan alat kerajaan Johor. Bugis kemudiannya terpaksa pula menyerang Siak dan Buantan yang kemudiannya kalah di tangan Bugis. Raja Kecil akhirnya hampir tewas dan beliau kemudiannya telah memulangkan alat kerajaan Johor kepada Raja Sulaiman. Alat kerajaan Johor ini dibawa pulang ke Riau oleh upu-upu Bugis. Raja Sulaiman menggantikan ayahandanya dengan gelaran Sultan Sulaiman Badr Alam Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tentang tajuk dua kuasa bersaing dalam kerajaan Johor Riau. Kisah Raja Kecil yang merupakan waris tunggal kepada Sultan Mahmud. Raja Kecil menghadapi pelbagai rintangan daripada pelbagai pihak dalam menuntut haknya sebagai waris di Johor. Raja Kecil telah mendapat tentangan daripada Raja Sulaiman dan yang di-Pertuan Muda, di mana yang di-Pertuan Muda ini merupakan keturunan daripada Bugis yang telah berjaya menguasai Johor tanpa sebarang pertumpahan darah.
secara kesimpulannya, kuasa politik di Johor telah dikuasai oleh Bugis setelah Upu Bugis memasuki Johor. Segala keputusan penting di Johor terletak di tangan orang Bugis. Mereka sudah tidak lagi bergantung kepada kuasa orang laut tetapi bergantung kepada kekuatan tentera, taktik politik dan kekuatan ekonomi orang Bugis.